Hampir separuh salah. Okey, tak apa. Okey, kita bincang hari ni macam mana boleh salah. Okey, first konsep dia macam ni. Korang tengok dulu, ini pressure apa? Liquid, right? Pressure liquid. Apa beza dia? Beza dia ada dua different liquid. Dua different liquid bermaksud dia ada different density. Okay, dan different density. And satu perkara adalah dia air tu, pacutan air tu sama jauh. Sama jauh menunjukkan dia sama pressure. Okay, dia sama pressure. Jadi dekat situ tingginya berbeza 15 cm dengan 20 cm. Kalau belakang tak nampak cikgu zoom tu. 15 cm dengan 20 cm. Okey. So macam mana kita nak kira? Okey, kita nak kira apa dan macam mana kita nak kira? So dia beritahu kat sini soalan ni density P, density P 2. Okey, density P 2. So berapa density Q? Okey. Right. So P dia punya ni adalah 15 cm. Q lebih dalam, lebih tinggi 20 cm. Okay. Lepas tu maklumat yang kita ada satu lagi, density liquid P 2 gram cm. Okay, ni density dia 2 gram cm negative 3. Dia tanya density sini berapa? Okay, density untuk Q. Okay, jawapan dia kalau korang nampak dalam unit gram cm. Okay, dalam unit gram cm. So boleh tukar tak? Tak payah tukar. Sebab jawapan dia pun dalam yang unit yang tak payah tukar. Okay, macam ni kita nak kira. Yang kita tahu ini tinggi lah, tinggi P, ini tinggi Q. Okay, ini density P, density Q. Okay, so formula dia yang kita tahu pressure dekat P sama dengan pressure Q. Cuma tinggi P lain, density P lain, gravity. Tinggi Q lain, density Q lain, gravity. Okay. Gravity ni korang boleh potong je. Kenapa tak tebal? Okay, ni boleh potong je. So tinggallah HP, OP, HQ, OQ. Okay, so dekat sini kita masukkan 15 darab 2, 15 cm darab 2 cm per centimeter cube. Yang ini 20 darab tak tahu. Okay, darab tak tahu. So berapa? So 15 darab 2 bahagi 20, 30 bahagi 20, korang akan dapat 1.5. So jawapannya 1.5. Okay, ini sebab separuh orang salah. Okay, separuh salah. Ini baru bincang tadi. Okay, ini 63 orang. 64. 48. Ini cikgu dah. Okay. Ini lagi yang salah. 32 orang salah, menarik. Okey. So ini liquid juga, apa formula dia? H rho G. Okey, korang pakai H rho G, lepas tu korang dapat jawapan ni 5.8, betul? Okey, kenapa jawapan dia salah? Sebab tangki tu terbuka. Tangki tu terbuka. So kalau terbuka ada apa? Atmospheric pressure. So apa kita kena buat? Tambah. So bila tambah 5.8 tambah 5.8 kuasa 4 tambah dengan 1 kali 10 kuasa 5, jawapannya ni 1.8. So boleh buka kat mana? Buka tangki ni. Okay, buka tangki. Right. So mana lagi? Kita tengok lagi. Yang ramai salah je lah, yang ramai salah. Okey. Right. Easy. Hussein ni hantar kat parent korang.
Nanti keluar nombor telefon tadi kan, dia jaga kaca. Mak ni siapa dia jaga kaca? Saya mak. Ya, mana tadi? Okay, so kita stop sini. Right, kita sambung balik kepada yang tadi. Macam tadi kita nak sambung ni sekejap sebelum masuk bab 4 adalah pengiraan untuk Archimedes. Right. So pengiraan Archimedes. So pengiraan Archimedes buka muka surat 30, muka surat 30 soalan paper 2. Dalam tu muka surat 30 soalan paper 2. Okay, muka surat 30 soalan kertas 2. Okay, dalam senarai itu muka surat 30 soalan kertas 2. Okay. Lepas 30 kita tengok sikit, and then kita pergi ke pengiraan muka surat 100. Nantilah perkiraan tu nanti 126. Tapi sebelum di 126 kita tengok 30. Okey, lepas ni 126. Cikgu pun kena tanda, so esok senang kita nak. Right. Okey, 30 dah okey ya ni. Selalunya soalan ni melibatkan selalu kalau SPM banyak soalan melibatkan benda terapung, kapal terapung. Okey. Tapi yang kat sini soalan dia keluar belon udara, belon terapung. Belon terapung. Ya tu. Okey, so ni belon udara. So untuk belon udara dekat sini, okey, soalannya korang nampak so apa perbezaan yang pertama? Tengok apa beza pertama ni? Waktu. Okey. So waktu ya betul, satu pagi, satu tengah hari. Okey, apa efek kalau beza waktu? Yes, perbezaan pertama sebenarnya. Meja nak cukup besar. Okey, beza yang pertama adalah temperature, suhu. Okay, temperature ataupun dia punya suhu. Ini soalan nombor 5. Bila soalan nombor 5, soalan melibatkan perbandingan. So perbandingan melibatkan rajah. So korang kena tengok dulu rajah dia punya apa? Dia punya gambar tu perbezaan dia apa. Yang pertama, waktu siang belon tu sendiri naik 5 meter. Okay, belon tu sendiri naik 5 meter. Waktu tengah hari dia hanya naik setinggi 3 meter. Yang ini bukan ada orang naik tau, dia automatik. Okay, dia naik sendiri. Orang tu tengah ikat, dia naik sendiri. Okay, so what is meant by buoyant force? Apa yang dikaitkan dengan daya apungan? So apa yang masukkan daya apungan? Daya apungan ke mana yang penting? Ke atas. Okay, kalau ke bawah kita panggil berat. Kalau ke atas ni daya apungan. Alright. So sekarang sini kita kena belajar sikit konsep bab 2 Konsep bab 2. Konsep bab 2 kita belajar berkaitan daya. So bila kita belajar daya ada dua keadaan. Satu dalam keadaan seimbang, satu lagi tak seimbang. Okay, bahasa Inggerisnya one is in balance force ataupun tak seimbang, unbalanced. Perkataan lain, terma lain, equilibrium force ataupun tak seimbang, non-equilibrium force. Okay, so apa perbezaan yang pertama? Kalau seimbang, korang perlu tahu adalah jumlah daya mesti bersamaan kosong. Okay, jumlah daya dia kosong. Bermaksud kalau kiri kanan, contoh cikgu buat kat sini,
5 Newton tarik ke kanan, 5 Newton ke kiri, 5 ke kanan, tolak 5 ke kiri, kosong. Kalau atas bawah pun sama. Maknanya atas bawah, kalaulah berat dia contohnya 10 Newton, nak bagi dia terapung mesti ada 10 Newton. Faham tak? Okay. So dia melibatkan daya lah. Okay. Kalau tak seimbang contohnya macam ni. Ada 5 Newton ke kanan, 3 ke kiri. Okay. Jadi berapa daya dia? 5 tolak 3. Jumlah daya dia 5 ke kanan tolak 3 ke kiri, 2. Newton kata kalau ada baki, jadi bahasa mudahnya objek ni akan ada pejutan. Okay. Kalau daya dia kosong bermaksud tak ada pejutan. There's no acceleration. So bila tak ada acceleration, tak ada pejutan, maksudnya apa jadi dekat objek? Objek tu dua keadaan. Mungkin dia tak bergerak, stationary, atau kalau dia bergerak pun dia bergerak dengan laju seragam, bahasa Inggerisnya constant velocity. Okay. So dekat sini perkataan pertama yang penting adalah terapung. Apa maksud terapung? Stationary, yes. Kalau benda terapung, maksudnya dia stationary, dia dalam keadaan pegun. Dia bukan naik ke atas, dia tak kata balon tu naik ke atas. Balon tu dia terapung. Dia terapung. Waktu siang dia terapung pada ketinggian 5 meter. Waktu tengah hari dia terapung 3 meter je. Okey, 3 meter je. Berat balon tu berubah tak siang dengan tengah hari? Tak berubah kan? Maksudnya kalau contoh balon tu 50 Newton ke bawah, berapa daya nak bagi dia ke atas? 50 Newton. Waktu tengah hari berat dia sama 50 Newton ke bawah. So naik ke atas pun 50 Newton. So tak ada beza guys. Okay, tapi kenapa dia berbeza ketinggian? Itu yang kita nak tengok guys. So what is meant by buoyant force? So yang pertama, daya ke atas. Cikgu tulis bahasa Melayu dulu. Okay, daya ke atas yang bertindak pada objek. Okay, dikenakan oleh bendali. Okay. Upward force acting on the object by the fluid. Okay, ini term penting dalam bahasa Inggeris. Fluid. Bahasa Melayunya bendali. Jangan tulis cair, jangan tulis gas. Sebab apa? Bendali ni mewakili dua-dua, liquid or gas. So kita kena tulis fluid, tak boleh tulis liquid, tak boleh tulis gas. Okay. So dekat sini kenapa dia boleh terapung tinggi? Okay. So buoyant force formula dia apa? Density, volume, gravity. Okay. So efek dia dekat sini yang pertama, bila kita bezakan, betul korang kata beza dia adalah suhu. Okay. So suhu akan efek apa? Sebab dalam formula ni tak ada suhu. Dalam formula tak ada suhu. So kalau kita kata Archimedes buoyant force, dia bergantung berapa? Bergantung pada 3 perkara. Density dia, volume of liquid displace dia, and last one, gravity. Suhu ada tak? Tak ada. Jadi suhu efek apa? Suhu efek density. Okay, suhu efek density. So bila kita tukar suhu, bermaksud kita tukar ni, maksudnya kita tengah tukar density ni sebagai manipulated variable. Okay, manipulated variable. So dalam kes ni kita nampak yang belah bagi dia naik lebih tinggi.
yang belah kanan dia lebih rendah. Okay. So efek dia kepada apa? Efek dia kepada volume ke efek dia kepada buoyant force? Efek dia kepada buoyant force. Okay. So ini efek dia. So bila suhu tinggi, sebenarnya macam ni. Bila suhu tinggi, okay, so ketumpatan udara jadi suhu tinggi, ketumpatan udara menjadi rendah. So daya dia pun jadi rendah. Okay, kenapa rendah-rendah? Macam cikgu ajar tadi, formula kiri kanan, lepas tu sebaris, dia directly proportional. Tukar ketumpatan, daya tu pun tukar. Okay, suhu tinggi, ketumpatan rendah, so daya dia rendah. Daya dia rendah, that's why dia tak boleh naik tinggi waktu panas. Dapat tak? Tapi waktu pagi suhu rendah. So suhu rendah, gas dia akan jadi lagi panas, dia tak pergi jauh. So dia akan duduk rapat, so ketumpatan dia tinggi. Ketumpatan tinggi, daya dia pun lebih tinggi, so dia akan. Okay. So yang cikgu tulis ni, ini untuk tengah hari. So kalau waktu pagi, terbalik kan? Waktu pagi, suhu rendah, ketumpatan tinggi, daya tinggi. Jadi apa yang constant? Gravity confirm. Selain itu, volume dia pun constant. Sebab dalam satu formula, kalau dah tukar satu manipulated, satu lagi responding, yang lain mesti constant. Yang lain mesti mana? Constant. Okay, so volume dia ni adalah constant. Okay, so cikgu bagi masa dulu kat situ. Sebab yang seterusnya adalah perbandingan. Okay, perbandingan cikgu harap korang dah boleh tahulah sebab cikgu dah buat dalam hal. Pertama, perbandingan density of air. Siapa tinggi, siapa rendah. Density of air 5.1 is higher than 5.2. Okay, so 5.1 is higher than 5.2. Itu nombor satu. Soalan seterusnya adalah the height. Okay, height pun sama, banding. Siapa lagi tinggi? 5.1 higher than 5.2. Okay, itu nombor 2. Nombor 3, nombor 3 ni yang ramai sangkut. Volume macam mana? Same. Orang pegang kata same. Bahasa Inggerisnya dipanggil jadi same. Dulu orang putih tu dijumpa orang pegang. Okay, so based on the answer, relate the density and height. Dikaitkan hubungan antara density dengan ketinggian. Okay, density dengan ketinggian. So nak buat apa? Siapa efek siapa? Density effect height ke height effect density? Density effect height. So kita tulis bahasa Inggerisnya di higher di density of air. Lagi? The higher the height. Of hot air balloon. Okay. Bahasa Melayu, semakin tinggi ketumpatan udara, semakin tinggi ketinggian balon udara. Balon udara. Balon udara. Okay, apa hubungan ketumpatan dan juga buoyant force? Increase, maksudnya nak tulis siapa efek siapa dulu? Density dulu ke daya dulu? Density dulu. Okay, so the higher the density, the higher the buoyant force.
Okay. So apa jadi kalau nombor 3? Okay, what happened to the balloon if the load of the hot air balloon is reduced? So beban dia dikurangkan, apa jadi kepada balloon? Okay. Okay, macam ni nak faham. Contohlah, ini balon udara tadi, contoh buruknya balon udara tadi. So dia ada bag kat sini. Contohlah kan. Okay, balon udara. Okay. So lepas tu balon udara tu dia kurangkan beban dia. Maksudnya contohnya ni dia campak turun. Dia naik lagi tinggi ke dia turun? Dia naik lagi tinggi. Sebab contohnya macam ni. Katakanlah asal-asal ni 100 Newton berat dia. Sekarang bila dia dah buang, contohnya jadi 80 Newton. Okey, tadi dia dalam keadaan contohnya ni 100 Newton. Bila dia buang, berat dia dah tinggal 80 Newton, tadi daya dia berapa? 100 Newton. So apa jadi dekat balon tu? Naik ke atas. Okey, dia naik ke atas. Alright. Okey. Alright. Kalau okey yang tu last one untuk cikgu terangkan Archimedes adalah pada muka surat 126. Soalan nombor 11. Tapi kita tak buat semualah. Sebab kita ada 2 topik lagi nak cover. 126. Okey. 127 lah, 127. 127 ada soalan ke? Cikgu reason dia apa untuk soalan ni? Reason yang mana? Explain. Oh ya Allah. Explain because buoyant force bigger than weight. Buoyant force bigger than weight. Daya apungan lebih tinggi daripada berat. Daya apungan lebih tinggi daripada berat. Okay, dia naik atas sebab daya apungan lebih tinggi dari berat. Daya apungan lebih tinggi daripada berat. Buoyant force higher than weight. Higher than weight. Lupa lah kita. Okay, thank you. So, message privately tapi korang baca. Macam mana? Okay. Okay, so 127 kan? Okay, so kita pergi ke 127. 127 tapi soalan B 127. Ini kira-kira. Dah cikgu duk kata tadi ada kira-kira, mana tak jumpa-jumpa pun ni. Ni dia. Okey. So untuk macam ni, ini soalan tadi beza dengan yang tadi, apa beza dia? Bezanya tadi udara. Sekarang ni terapung kat mana? Air. Okey. So untuk objek, untuk objek dia apa? Objek dia boat lah. Okay, so untuk objek dia punya buoyant force kita boleh samakan dengan weight displaced. So apa formula untuk weight? Kita belajar dalam bab 2. Mass jisim darab dengan G, gravity. Okay, so kalau kita nak kira daripada water ni macam nak kira buoyant force dia, kita kena tahu what is the density of the water, volume and gravity. Okay. Mas pakai mas.
kena ingatkan bahaya. Okay, volume of water displaced, and last one gravity. Okay, so first kita ni, the weight of the boat without load is 15,000 Newton. Okay, cikgu buat macam ni. So kalau cikgu tanda berat ke bawah, nilainya 15,000 Newton. Ni berat. Kalau dia boleh terapung dalam air, bermaksud buoyant force dia sama dengan 15,000 Newton. Sebab Archimedes kata buoyant force equal to weight displaced. So berat dia 15,000, buoyant force dia pun 15,000. Okay, soalan kedua, sekarang dia dah masuk load. Kalau dia masuk load, adakah berat dia 15,000? Tak, mestilah bertambah, mesti lebih. Okay. Tapi sebagai contoh, ni cikgu buat contoh dulu contoh dahulu. Katalah dia tambah tu berat dia ke bawah bukan lagi 15,000, contoh berat dia jadi 20,000. Okay. So berapa air kena bagi untuk tampung bot ni? 20,000 juga. Baru dia boleh terapung. Sebab konsep daya bila sama baru seimbang baru terapung. Okay. Ini satu soalan logik Boleh ke dalam air buoyant force lebih dari berat? Okay, dalam air boleh ke buoyant force lebih dari berat secara logik Okay, kenapa tak boleh? Kalau boleh, bot tu terapung atas air. Faham tak? Yang boleh sama ada dia sama atau berat dia lebih. Kalau berat dia lebih jadi tenggelam ke bawah. Okay, dua je. Dia tak pernah lagi bot dia berlari angkat bawah. Okay, orang tanya kenapa tu? Buoyant force equal to weight. So tak ada, dia tak akan jadi. So dua je. So kenapa buoyant force dia bertambah? Maksudnya bila dia tambah load, buoyant force dia bertambah kan? Okay, kenapa dia bertambah? Sebab kita start dari awal kat sini. Untuk gambar nombor 2, buoyant force kan sama dengan mg. So bila dia tambah load, apa yang manipulate? Manipulate-nya mass. Ni manipulate. Maksudnya dia tambah mass. Kalau dia tambah mass, apa jadi kepada force? It will require bigger force. Okay. Tu beza yang pertama sebab dia tambah mass. Okay. Jadi apa efek kepada air lah? Sebab air formula dia ni. Objek formula dia yang atas tu. So apa efek pada air lah? Okay. So efek pada air, kalau cikgu tulis formula untuk air tadi, buoyant force sama dengan rho v g. Okay. Bila kita tambah mass, automatic force dia bertambah. So buoyant force ni secara automatik air pun kena tambah. Tadi bagi 15, sekarang contoh kena bagi 20,000. 20,000 ni contoh 20,000. So secara automatik ini tak boleh tukar. Ini constant. Kenapa constant? Density ni ikut air. So dia tak boleh tukar. Gravity lagilah constant. So efek kepada siapa? Pada volume. Okay. Kalau ikut formula, kalau force bertambah dia bervolume. Volume tambah. Kenapa tambah? Sebab satu baris dalam satu formula, kiri kanan dan satu baris. Volume dia pun tambah. Okay, efek bila volume tambah apa jadi? Bila volume tambah tu maksudnya, dari volume ni adalah volume of water displaced. So air akan naik lagi tinggi. Bila air naik lagi tinggi, nampak bot tu lebih tenggelam. So volume displaced tu adalah tinggi air naik ni. Ni volume displaced. Yang ini volume air naik. Okay, ni volume air naik tinggi. Yang ni volume air naik rendah. Okay, kat situ konsep yang korang kena faham. Ada dua formula. Kalau objek ambil mg. Kalau yang ini untuk cecair. Boleh tak? Sekarang kita tengok soalan. Calculate. So pertama dia bagi tahu 15,000, the boat is then loaded with heavy box, dia tak bagi tahu. And then the volume of immersed portion of the boat is 5. Itu je. And then dia kata buoyant force exert on the boat.
Okay. So berapa buoyant force? So macam mana nak kira buoyant force kat sini? So apa maklumat yang kita ada untuk air? Kita tengok dulu maklumat yang kita ada. Kita ada untuk air. Kalau kita nak cari buoyant force untuk air, density. Ada tak density? Okay, ada. 10, 20. Volume? Tu volume of immersed portion of the boat tu sebenarnya volume of liquid displaced. So kita ada V kat situ. Okay. Gravity, cikgu berapa nilai G? Kosong. Nilai G adalah 10. So darab dengan 5, darab dengan 10. Ni korang kena ingat lah. Okay, so dapat berapa buoyant force? 51,000. Tepat? 51,000 Newton. Okay. Maksudnya bila dia letak kotak yang cikgu bagi contoh tadi 20,000 kan? Sebenarnya bukan 20,000. Bila kita kira adalah nilai yang tepat dia, bila kita kira ikut maklumat adalah 51,000. Okay, 51,000. Okay, try fikir. Tak ada barang 15,000. Ada barang air tu kena bagi 51,000. Maksudnya barang ni berapa ribu Newton? So nak tahu berapa? 51,000 tolak dengan 15,000. So kita dapat berapa ribu? 36,000 Newton. So kapal tu boleh tambah kotak sampailah kotak tu maknanya kotak yang dia boleh tambah kotak seberat 36,000 Newton. Okay. Sebab tu sekarang ni kalau nak angkat benda berat, nak hantar ekspor benda berat, orang guna jalan apa? Laut, still pakai laut. Tak boleh pakai udara. Kau bayangkan naik kapal terbang, bubuh kat kargo, berat-berat itu, boleh kapal terbang? Tak naik. Kapal terbang tak naik. Kapal terbang dia ada dia punya limit ni maksimum. Even kalau yang nak angkat pun mesti kapal terbang yang besar. Kalau untuk kargo, ada kapal terbang yang besar dia boleh angkat kapal terbang. Okay, orang buat kapal terbang nak hantar ke satu tempat, dia pakai kapal terbang yang lagi besar. Dia masuk kapal terbang dulu. Lepas tu dia bawa kat sana dia duduk. Okay, ataupun military dia kapal terbang nak letak tank, nak letak apa kat dalam kapal terbang. Okay, pun kapal terbang tu besar, memang dia besar. Orang hantar bantuan kadang-kadang orang hantar makanan kemanusiaan kan, semua pakai kapal terbang yang lekat yang besar. Okay, tapi still tak boleh angkut macam air. Sebab tu masih perlu guna laluan kapal laut. Okay, masih pakai. So itu dia punya konsep kira-kira. Boleh tak? Okay, untuk kira-kira. So untuk kira-kira, cikgu nak korang tahu dia ada dua formula. Okay. Alright. So, okay, yang itu. Okay, sebarang soalan nak tanya untuk Archimedes? Okay. Yang seterusnya kita nak pergi bab 4 dulu lah kot. Bab 4 bukan nota ringkas. Sama macam kita belajar bab 3 tadi, bukan nota ringkas dulu. Bab 4 pendek je, per-4 satu topik. Lepas tu baru kita boleh masuk bab 2. Bab 4 satu topik. Okay. Right, so yang online so kat sini macam tu kita pergi pada bab 4.
Bab 4 heat. Okay, first tengok dulu berapa equation yang ada. Cuba kira dulu berapa equation. Berapa kesamaan yang korang nampak? Okay, yang pertama saya tunjuk sini. Ini korang tanda siap-siap untuk termometer. Yang ini suka keluar percubaan, formula ni tak diberi. Formula mencari suhu daripada termometer yang tidak ada nombor. Tidak sikit. Korang ada termometer tu tak ada nombor. Macam mana nak cari suhu dia? Itu formula dia. Okay, yang tu formula dia. So yang tu kena hafal nombor 1. Okay, formula yang kedua, formula kedua dengan ketiga dia bagi kedua dengan ketiga dia bagi. Kedua dengan ketiga yang mana? Yang ini. MC theta dan juga ML. Okay, MC theta dia bagi, ML pun dia bagi. Dua-dua dia bagi. Cuma yang korang kena tahu, kalau soalan tu melibatkan heater, emission heater, pemanas, Q ni adalah heat. Heat adalah salah satu daripada energi. Unit untuk energi joule. So, sampai yang form 5 korang dah belajar electrical energy PT. Ini belajar dalam elektrik So sebab dia punya tenaga daripada elektrik, so kita gantikan Q tu dengan PT. Jadi dia tengok soalan dia. Okay. Cuma kat sini, bila korang nak jawab bab power, most of the student dia ada problem ni. Dia tak tahu nak guna formula mana. MC theta ke ML ke kena guna dua-dua. Okay, ke kena guna dua-dua. Okay. So kalau MC theta, soalan tu hanya tukar suhu. Okay, tukar suhu. So tukar suhu, air tu kekal air. Contoh macam ni, dia panaskan air, ada 2 kg air tu naik daripada 20 degree pergi 30 degree. So air pun tak ada jadi gas. Dia tak jadi solid. So dia tak tukar state. Dia tukar temperature. Tukar temperature, MC theta. Kalau soalan nombor 2 kat sini, korang baca kat situ, what is quantity of heat required to change 2 kg ice, suhu dia kosong, daripada water pergi ice, suhu dia kosong. Suhu tak tukar ml. Dia tukar state. Kalau ada dua-dua, ice tukar water, ice tukar water, Q sama dengan ml. Suhu kosong jadi suhu 30, suhu pun tukar, MC theta. Tambah dua-dua. So korang tahu bila nak guna formula tu. Okay. So dekat situ kita pergi dulu soalan untuk thermal equilibrium lah kot. Okay, thermal equilibrium. Sebelum kita pergi MC theta tu, thermal equilibrium kat sini. Muka surat, kalau dalam buku muka surat 63 soalan 21. 63 soalan 21. Betul tak? Ya. 63 soalan 21. Lepas tu kita pergi sini, heat capacity calculation. Lepas tu konsep. Okey. 63 dulu. 63. Tak ada ingat. Salah. Okey, 63 soalan 21. Soalan 21. Okey, 21. Alright. Thermal equilibrium ada 3 perkara yang korang kena tahu dan memang saya tanya kalau capai thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni macam ni. Korang ada benda panas and then ada benda sejuk. So letak sekali
dia akan ada, kena faham tu, tetap sekali dia akan jadi heat transfer. Heat transfer maksudnya dia pindah apa? Waktu pindah tu bukan thermal equilibrium, tu bukan thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni dia korang biar sampai satu masa dua-dua tu suhu dia jadi sama. So bila thermal equilibrium, syarat pertama mesti suhu sama, same temperature. Okey. Kedua-dua tu suhu sama, dua objek ada suhu yang sama. Okey, contohnya okay, kata macam ni, ini A, ini B. Awal-awal ini 50 degree. Yang ini 30 degree. So apa berlaku mula-mula? Heat transfer, dia pindah. So bila dia pindah, lepas pindah A ni turun suhu dia. Contohnya dia turun jadi 35. Contoh, B ni pula naik jadi 35 juga. Okey. So apa yang berubah? Berubah suhu. So kalau nak kena kira, contohlah soalan thermal equilibrium, keseimbangan terma, tapi kena kira. Kalau nak kena kira, kita ada dua formula je. Satu tukar suhu, satu tukar state. Yang ni tukar suhu ke tukar state? Tukar suhu. So kalau tukar suhu, korang hanya perlu buat QA sama dengan QB. So MC theta untuk A akan sama dengan MC theta untuk B. Kenapa cikgu pakai MC theta? Sebab yang tukarnya suhu. Kalau yang tukarnya state, ML. Tapi yang tukarnya suhu. Okay. Tapi bila capai thermal equilibrium, suhu sama, nombor satu. Nombor dua, heat transfer same. Okay, heat transfer same ni macam ni. Bila A panas, A dia akan pindahkan kat sini. Dia akan pindahkan mula-mula, contohnya dia pindah 100 joule tenaga. B ni sejuk, so B pindah ke A sebagai contoh 20 joule tenaga. Bila capai thermal equilibrium, sebagai contoh ini pindah 50 joule, B pergi A pun pindah 50 joule. Itu yang dikata same heat transfer. Okay, so tengok B ni salah. Kenapa B tu salah? Sebab dia bukan kata heat transfer, dia kata same amount of heat. Ada beza amount of heat dengan heat transfer. Amount of heat ni macam ni. Contoh A ni tadi, dia ada tenaga dia ada banyak 10,000 joule jumlah dia. Okay, contoh. So dia pindah pergi B bila capai thermal equilibrium, yang dia pindah pergi B 50 joule 1 saat. B pergi A pun pindahkan 50 joule 1 saat. Heat transfer sama. A pergi B bagi 50, B pergi A bagi 50. Yang tak sama 10,000 tu. Sini mungkin 5,000 je ada. 5,000 dengan 10,000 tu mewakili apa? Amount of heat, jumlah haba dia. Kita bukan cerita amount yang kat dalam, kita cerita berapa yang dia pindah. Sebab tu term penting heat transfer, bukan amount. Okay, bukan amount. So dekat sini jawapan obvious dia adalah D, donkey. Okay, satu lagi perkataan yang sini korang boleh tambah, yang selalu keluar dalam SPM adalah dia guna perkataan ni juga. Net heat transfer 0. Okay, ini dia suka keluar dalam SPM. Net heat transfer 0. Bahasa Melayunya dia tulis pemindahan haba. Ada perkataan penting kat belakang, bersih. Pemindahan haba sama, pemindahan haba bersih kosong. Heat transfer same, net heat transfer 0. Dengar term betul. Net heat transfer 0. Heat transfer same. Perkataan yang korang guna main peranan. Kalau korang pakai heat transfer sama. Net heat transfer 0. Kalau tulis net heat transfer same salah. Ini tiga perkataan tu wajib tahu. Itu untuk tiga tu untuk thermal equilibrium. Okay.
Siapa yang dah salin, korang boleh tengok soalan bawah. Korang check soalan tu bertukar suhu ke atau bertukar state. Okay. Kenapa korang tadi tak tukar suhu? Metal block tu tak cair ke? Tak cair, confirm. Okay. So metal block maknanya metal besi, korang panaskan, ada tak dia cair? Dia boleh cair, tapi korang kena tunggu dia punya melting point lah. Melting point dia suhu confirm dah sangat tinggi. Setakat suhu 25 sampai 25 tak ada melt. So bila dia tak melt, apa yang berubah? Suhu, temperature. So if temperature change, apa formula yang korang boleh tulis? Q sama dengan MC theta. Okay, Q sama dengan MC theta. Okay, apa maklumat yang kita ada? So Q dia, heat dia bagi tahu tu 24,000 joule. Okay, mass dia berapa? 0.8 kilogram. Ada nak kena tukar ke unit dia? Kilogram adalah unit SI, tak payah tukar. Okay, theta dia berapa? Theta dia 55 tolak 25 berapa? 30 darjah Celsius. Okay, dia nak berapakah nilai specific heat capacity? Okay, cuba masukkan. Laju kan tu. Okay, 1000. So cikgu susun Q bahagi MC, M theta 24,000 Joule bahagi 0.8 darab 30, korang dapat 1000. Alright, itu soalan melibatkan pengiraan. Okey, pengiraan. Okey, so cikgu nak pergi konsep dia. Cikgu tulis kat bawah ni sikit-sikit ala-ala konsep dia. Cikgu nak tunjuk apa beza nilai, katalah kita ambil ni lah. Cikgu ada satu bahan kata A tadi. A tu cikgu kecilkan sikit lah. Dia kata 375. Cikgu kecilkan katalah dia jadi 300 joule untuk 1 kg naik 1 degree. Ini bahan A. Lepas tu cikgu ada bahan D. Bahan A tu cikgu ambil, cikgu orang kata apa? Round off lah senang. So bahan D ni pula 1200 joule kg C. Okay, ni nilai specific heat capacity. So nilai A specific heat dia rendah. Nilai D tu specific dia tinggi. Apa beza dia? Okay, beza dia macam ni. Katakanlah cikgu ada suhu awal 20 darjah Celsius, yang ni pun suhu awal 20 darjah Celsius. And dua-dua cikgu ada 1 kg lah, 1 kg Cikgu ada 1 kg A, cikgu ada 1 kg bahan B. Okay, dulu ke B. Right, so sekarang kita bagi tenaga. Bagi tenaga sebanyak 300 joule. Okay. Jadi bila bahan A terima 300 joule, 1 kg bahan A akan naik 1 darjah jadi 21. Tapi bahan B dia nak naik 1 darjah, dia kena tunggu 1200. So cikgu kata kat sini dia 20. Actually 20 point something lah, tapi kita letak 20. Okay. Cikgu bagi lagi 300. A terima lagi 300, dapat 300 dia naik 1 degree lagi. Tapi D 20 still. Bagi lagi 300. Yang ni dah 23, bawah maintain 20. Bagi lagi 300, 24, bawah. So apa yang cikgu nak tunjuk, kalau nilai C dia tinggi, lambat panas. Nilai C dia rendah, cepat panas.
Okey. So soalan konsep dia muka surat 259. Okey, soalan konsep dia adalah pada muka surat 259. 259. Okey. Ui, masak nak ni. Scroll. 259. Okey, memang tu. So, kalau korang ni boleh pakai mas 200 berapa? 59. Cikgu yang ni kita buka. Okey. Okey, kejap kita buka. 259. Mana ni? Okey, dah. Alright, yang ni. Okey, ini ikut yang cikgu kata konsep tadi, right? So kita cuba tengok soalan dia. Dia ada dua bahan berlainan. Satu blok P, satu lagi blok Q. Dia ada same mass, immersed in boiling water, sudah letak dalam air panas. So diagram 9.2 show the block P and Q are then transferred into beaker M and N. So dia pindahkan pergi dua bika. So bika dia bika M, bika N. Okay, lepas tu kita tengok yang bika M, termometer dia baca 86 suhu air. Yang dekat sini termometer dia baca 28 sahaja. Okey, 28. Okey, persoalannya. Okey, ini soalan bahagian B. So bila soalan bahagian B tidak ada pengiraan. Right, soalan bahagian B tidak ada pengiraan. Maksudnya dekat sini soalan ni memang tak ada kira-kira. 250 259. Okey. So kat sini soalan dia yang pertama, bila soalan B korang kena banding. Okay, the specific capacity of P 900, Q 300,5. Okay, and then specific water 42. What is meant by specific? Okay, apa maksud? Apa maksud specific capacity? Ini korang boleh tengok dekat nota, cikgu dia bagi kat atas ni. Okay, specific. Okay, apa maksud dia? Amount of heat required by 1 kg substance. Okay, ambil ni, ayat kat atas ni korang ambil. Tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk, ni ambil ayat ni. Kalau specific heat, sambung tepi ni. To change temperature by 1 degree Celsius. Okay, kalau spesifik ambil situ. Tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menukar suhu sebanyak 1 darjah Celsius tanpa mengubah keadaan jirim. Okay, tak ada 1 kg salah, tak ada 1 darjah Celsius pun salah. Tak ada 1 kg salah, tak ada darjah Celsius pun salah juga.
Okey, so seterusnya kita tengok kepada perbandingan. Jadi suruh banding. Okey, banding. Banding dulu. Okey, banding dulu. Yang pertama, ya, ada 3 perkara sebab ni bahagian B. So korang kena jawab dalam test pad kan. Banding perubahan suhu nombor 1. Nombor 2, banding muatan haba tentu, specific capacity. Ini 3 perkara. Nombor 1 perbandingan, nombor 2 perbandingan, and last sekali heat release from both block. Okay, apa yang dibebaskan. Okay. So kita tengok dulu P. Okay. So dia kata P ni specific heat capacity dia 900 joule untuk 1 kg tukar 1 degree. Tapi Q berapa? 390. Okay. So bandingkan yang pertama perubahan suhu. Okay. Dia kata dia letak dalam boiling, betul tak? Boiling maksudnya asal-asal suhu dia bermula asal dia 100. Sekarang suhu dia 86. Yang ni asal-asal dia 100. Sekarang suhu dia dah rendah 28. Okay. So yang ini perubahan suhu dia, ni tetanya. Teta dia berapa? Teta dia rendah. Yang ini daripada 100 turun 28. Teta dia, nilai dia, perubahan suhu dia lebih besar. Okay, kita ambil kepada formula. Q sama dengan MC teta. Apa yang kita ubah? C dulu. C kita ubah. Kenapa C kita ubah? 1 900. Satu lagi 390. So ini manipulated variable. Okay, dia kata mass sama kan? So mass sama, constant. Okay. So dia dah tukar C. Efek dia kepada apa? Efek dia untuk objek tu, dia punya theta ni dia punya responding variable. Okay, responding variable. So Q kat sini pun kita anggap constant. Kenapa kita anggap constant? Kita anggap P tu keluarkan heat sama banyak macam Q keluarkan heat. Correct. So dia bukan saja lambat panas, okay, dia juga lambat sejuk. Lambat panas dan lambat sejuk. So siapa yang lambat sejuk? M. Okay, M lambat sejuk, Q cepat sejuk. Okay, so kita buat perbandingan dia. Okay, kalau dalam kalau dalam exam ini korang kena pakai test pad. Okay, kita bukalah test pad. Ini dia buka test pad. Mana test pad? Okay. Allah, kita bagi. Okay. So kita buat perbandingan. Okay, apa perbandingan dia yang pertama? 259. Esok cikgu nak ada meja besar lah. Susah hidup aku. Okay, banding perubahan suhu. Okay, siapa nak bandingkan? Ya Allah, kau buat video call ke tu? Okay, so apa perubahan? Ini tengok rajah, perubahan suhu siapa?
M. Okay, M. Perubahan suhu M lagi rendah pula. Lebih rendah, lagi rendah. Lebih rendah dari N. Okay. Lagi yang kedua, specific heat capacity. Okay, banding. Temperature bahasa Inggeris pula. Temperature change in M is low than N. Apa tu? Temperatur. Temperatur. Okay, so nombor 2, specific heat capacity. Specific heat, cikgu boleh pendek lah. Capacity of M tu bika dia. Specific heat dia siapa? P. Specific of P is higher than Q. Okay, yang ini boleh tak buat simbol-simbol? Boleh? Yang ini bahagian B tak boleh. Bahagian A boleh. Okay, bahagian B, sebab bahagian B kan korang jawab dekat test pad. Okay, tulislah kemas sikit. Muatan haba tentu P lebih tinggi dari A. Dari A pula, dari Q. Okay, tu nombor 2. Nombor 3, heat release. Okay, so mana heat release yang lebih banyak heat release? Q. So heat release Q is higher than P. Okay. Right. So kalau nak exam, korang letak kat sini B Allah. Tebalnya B1. Okay, yang jawapan tu korang boleh tulis ke bawah lah. Okay, korang boleh tulis ke bawah. So tak perlu buat essay, tulis ke bawah. After that, selangkan, baru buat, selangkan 1, baru buat 2. B2. So dia nampak kemas lah kerja tu. Senang dia bagi markah. So dia senang pun tanjung, betul. Okay, dia senang bagi markah. Okay, state relationship between change in temperature and specific heat. Okay, apa hubungan antara berubah suhu dengan muatan haba? Okay, ingat formula dia Q sama dengan MC theta. Dia nak hubungan apa? Hubungan muatan haba dengan theta. Okay, boleh tak cari hubungan sebelah-sebelah macam tu? Tak boleh. Kita kena bawa turun Q over C sama dengan M theta. So baru boleh, sebab satu belah kiri, satu belah kanan. Apa hubungan kiri kanan? Lower higher. Okay, maksudnya kita tulis kat situ change in temperature and specific heat. Okay, siapa dulu? Specific dulu ke change temperature dulu? Specific heat dulu. Sebab apa specific heat dulu? Setiap bahan specific heat dia berbeza. Dia yang effect temperature, bukan temperature effect dia. Contoh macam air 4200. Memang tak boleh tukar, 4200 tak boleh tukar. Dia yang effect perubahan suhu. So kita kena tahu mana MV, mana RV. Sebab nak tulis nanti, korang kena tulis the higher the specific heat. Okay, the higher the specific heat capacity, the lower the temperature change. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah perubahan suhu. Begitulah kisahnya.
Okey, seterusnya. Last one, nombor 3. Okey, dia kata apa? Dia kata state the physical quantity that must be constant to deduce relationship between change in temperature and specific capacity. Apa yang korang kena constantkan? Korang kena constantkan mass. Selain daripada mass? Constant mass, constant energy. Heat energy. Oh, tu jawapan bagus. Sebab bila kita tukar, dua lagi kena constant. Q dan juga M constant. So korang nampak sebenarnya dia banyak main formula. Kalau korang banyak pandai main formula, mana-mana chapter pun korang boleh jawab main di formula. Walaupun korang dalam kepala otak rasa macam tak logik, kau ikut je formula. Rasa macam tak logik, ikut je formula. Betul ke sama? Betul sama. Kau ikut je formula. Formula ke sama? Macam buoyant force. Volume dia sama ke? Ikut formula sama? Sama. Okay? Alright. So itu untuk specific heat capacity. Okay, specific heat konsep dah buat, calculation dah buat. Tinggallah latent heat dengan gas law. Okay. Lepas tu bila nak masuk bab 2 kan? Tak apa, kita ada masa lagi, esok ada lagi, jangan risau. Okay, mana yang sempat hari ni, kita cover hari ni. Mana yang tak sempat, kita ada esok. Okay. So kalau bab form 5, okay, sebab bab form 5 dia tak begitu panjang. Dia tak panjang. Macam bab wave susah. Susah bab yang mana? Elektrik, elektromagnet, elektronik. Dia susah buat apa? Sebab dia elek ke depannya. Okay, dia macam ni. Elektrik, elektromagnet, ingat? Elektrik, elektromagnet, elektronik sebenarnya dia akan susah selagi tak habis belajar teliti. Dah habis, susah juga. Cikgu saya dah habis, susah juga sebenarnya. Sebab apa? Soalan kadang-kadang, soalan tu elektromagnet campur elektrik. Soalan tu elektronik campur elektrik. Okay, soalan elektronik tapi campur elektromagnet. Bila dia campur, kalau korang tak habis belajar lagi, tak faham konsep dia tu yang macam apa dia dah soalan ni. Kan? Sebab belum habis. So dia sebenarnya tak susah. Sebab elektromagnet ada 4 subtopik. Elektronik ada 4 subtopik. Radioaktif ada 3 subtopik. So total berapa 3 bab tu? 7. Elektrik yang banyak sikit. Elektrik sebab dia banyak kira banyak formula. Bab 3 tak ada formula. Ada satu formula transformer, tapi tu cikgu rasa bukan formula lah sebab dia nisbah. Okay, elektronik tak ada formula. Kalau ada, itu bab elektrik. Maksudnya kalau korang jawab soalan elektronik, tiba-tiba ada kira-kira, itu elektrik. So kena ingat balik elektrik. So problem dia sebenarnya, bila korang lemah elektrik, elektromagnet dengan elektronik kadang-kadang dia follow. Okay, dia akan follow. So dia jangan risau, esok kita cover yang itu. Okay. Kalau untuk wave pun tak payah risau sangat. Sebab wave korang hanya perlu tahu 4 fenomena apa berlaku bila fenomena itu terjadi. Dia macam tadi kita belajar light. Okay, tadi kita belajar light. Apa dia punya confusion light? Concave, convex, mirror, concave, convex, lens. Kalau korang tak boleh beza, dia jadi confused. Kalau wave, reflect, refract, diffract, interference. 4 fenomena, boleh beza 4 fenomena, selamat. Tak boleh beza 4 fenomena, khalas, habis. Harap dia khalas kan? Makan, boleh. Okay. So, dia punya konsep macam tu. Dia punya konsep macam tu. Okay. Boleh lagi tak ni? Boleh. Tak, ada yang lain orang. Okay. So sebelum kita rehat, rehat suka kan? Kita rehat dulu lah. Okay. So kita rehat dulu dalam 15 minit. Okay. 15 minit tidur.
Okay, kita rehat dulu 15 minit. Kalau nak bincang ke, nak net sekejap ke, and kita sambung balik pukul 4 petang. Okay, so untuk yang online, kita tengok nak yang online. Okay, kita sambung balik pukul 4 petang. Cikgu tadi